Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bersama dengan kami lagi pada petang ini dengan siri bicara diet yang ketiga. Jadi untuk pengetahuan semua, ini adalah kali ketiga kami mengadakan bicara diet ni. Sebelum ni dah pernah 2 kali dengan beberapa topik. Okey, jadi sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Jazina Syahrul selaku moderator anda pada petang ini. Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya kita adakan bicara diet 3.0 ni adalah bersempena dengan Malaysia Dietitian Day 2020. Okey, sambutan Hari Dietitian ni sebenarnya kita adakan pada setiap tahun, bermula pada 2015. Jadi kita sambut Malaysia Dietitian Day ni pada 19 September setiap tahun. Okey, jadi tahun ni kita punya tema adalah Ask My Dietitian. Okey, pada hari ini bicara diet ingin membincangkan tentang isu hangat diet. Jadi apa yang hangat tu ya? Okey, sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita pada petang ini, izinkan saya berkongsi sedikit fakta. Tahukah anda bahawa data yang terbaru dianggarkan 30.6% ataupun 5.5 juta rakyat Malaysia mengalami masalah obesiti. Dan angka ini adalah yang tertinggi di rantau ini ya. Okey, masalah obesiti ni sangat berkait rapat dengan penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Okey, jadi kita akan kupas beberapa perkara tentang isu-isu ni. Tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan panel-panel kita pada petang ini, iaitu panel kita yang pertama adalah Cik Aisyah Zafira dan juga panel kita yang kedua adalah Cik Muhammad Nazir Azri dan mereka merupakan pegawai dietetik di Hospital Pengajar Institut Putra Malaysia. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan kepada para panel, pesanan saya buat para penonton, jika ada soalan tentang diet, boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di bawah. Okey. Sebelum kita fokus Cik Aisyah dengan Cik Asri tentang diet ni, kita nak berkenalan lah dulu dengan dietitian ni kan. Okey, so kepada Cik Aisyah, sebenarnya dietitian ni dia ada dekat mana? Okey. So ramai bertanya-tanya dietitian ni kat mana kan. Kalau ikut saya rasa dia lebih kurang 10 tahun lepas macam tu, kita semua pun bertanya-tanya mana dietitian ni. Dan bila kita tengok, kebanyakan tempatnya kita ada dalam di 3 bidang. Yang pertamanya bidang klinikal dekat hospital, yang keduanya bidang perkhidmatan makanan dan juga yang ketiganya di bidang komuniti. Tetapi bila dah as time goes by, kita dah membuat sedikit pendedahan, awareness dan sebagainya dan menyebabkan dietitian ni berada di tempat di mana-mana. Yang tu yang terbaru kita boleh nampak dari segi dekat pusat sukan, dekat sekolah-sekolah, dekat tentera, dekat retail pharmacy pun ada. Dan juga kita boleh untuk sekarang kalau nak online pun kita pun ada online dietitian juga. Jadi nak kata dari segi tempat di mana dietitian berada di mana-mana dah sekarang. So just boleh klik ataupun just boleh hubungi saja kat mana-mana. Okay, saya pun notice juga ada banyak juga sekarang ni dietitian yang aktif di social media kan. Okay, so kira macam dietitian ni ada kat mana-mana lah, bukan dekat dulu kalau kita kenal macam kat hospital je kan. Okay, alright, terima kasih Cik Aisyah. Okay, kepada Cik Aziz, sebenarnya tadi kita dah tahu dietitian ni ada kat mana-mana kan. Jadi kalau dulu kita selalu dengar macam dietitian ni kalau duduk sebelah dietitian, alamak nanti dia tengok kita makan apa, takutnya kan. So sebenarnya apa peranan dietitian ni? Okay, so peranan dietitian. Kalau tadi actually kita nak tahu dietitian ni sebenarnya di mana kan. Sekarang ni Alhamdulillah berdasarkan apa yang Cik Aisyah dah share tadi, akses kepada dietitian tu lebih mudah sebenarnya because kita antara pakar yang tahu tentang makanan berkaitan dengan penyakit especially. Okay, so peranan dietitian ni seperti mana yang Cik Aisyah cakap tadi, kita terbahagi kepada beberapa tapi ada 3 yang utama iaitu clinical, food service atau kita panggil sebagai perkhidmatan makanan dan juga community. Dan adalah yang bidang-bidang lain yang macam akademik dan sukan dan sebagainya. So kalau macam dietitian dalam pecahan klinikal ni, macam kita lah kan, Cik Zazmina, kita adalah dietitian di bahagian klinikal di mana kita akan directly berurusan dengan pesakit-pesakit. Pesakit-pesakit dan kita akan lakukan, kita panggil sebagai terapi pemakanan perubatan ataupun medical nutrition therapy, di mana antara contoh terapi ni, contohlah doktor akan refer kepada kita pesakit yang ada diabetes kan, refer kita, okey sampailah referral yang kita baca, untuk counselling sebab gula dia kurang cantik. Tu
antara contoh terapi pemakanan perubatan. Ada juga yang pesakit yang macam tak boleh makan, tak sedar, koma. So kita masukkan tube untuk memberi pemakanan melalui tube tersebut. So itu antara terapi, contoh terapi yang lain. Manakala kalau perkhidmatan makanan food service tadi tu mainly di hospital-hospital, di mana kita memantau dan menyedia operasi perkhidmatan makanan tersebut. Kalau di hospital, especially kita akan tengok therapeutic diet lah. Therapeutic diet ni ialah diet-diet yang khas pada orang yang mempunyai penyakit. Contoh tadi kan orang ada diabetes. So biasanya mereka akan dapat diabetic diet. Di mana diet kita berbeza lah dengan orang-orang diet normal kan. Kalau pada community, sebenarnya ada juga dietitian di klinik-klinik, malah sebenarnya yang di hospital pun akan ada masa turun ke community untuk mendekati rakyat yang ada penyakit. Contoh diabetes tadi, so kita akan buat program, buat ceramah, buat penilaian kepada mereka. So itu antara peranan dietitian yang antara yang utama. Yang lain-lain tu adalah tambahan, which secara online pun sekarang ni more or less macam kepada community jugalah kan kita kata. So itu peranan dietitian lah. Jadi kiranya sebenarnya banyaklah role dietitian ni kita besar. Bukan sekadar macam diorang ingat dietitian ni dia untuk kuruskan orang je. Bukanlah maksudnya. Okey. Jadi sebenarnya ada jugalah yang tanya kan, macam sebenarnya macam mana nak jadi dietitian ni? Macam mana Cik Aisyah? Okey, nak jadi dietitian ni sebenarnya dia kita ada sedikit requirement lah. Yang pertamanya sebenarnya kita kena menjalani pembelajaran Bachelor Sains Dietetik selama 4 tahun. So dalam masa 4 tahun tu sebenarnya banyak sangat subjek tentang pemakanan, tentang kimia, fisiologi dan sebagainya yang untuk orang kata strengthen up, menguatkan kita punya basic dari segi counselling dan sebagainya lah. Lepas tu dalam masa setahun, kita ada setahun yang terakhir kita panggil latihan professional dietetik, di mana pelajar perlu menghabiskan sebanyak 1,200 jam dalam waktu tersebut untuk kita iktiraf sebagai seorang pegawai dietetik. Jadi dalam masa 1,200 jam tu dia tertakluk kepada yang klinikal. Kita akan hantar ke hospital yang berlainan untuk dapat pendedahan yang lebih banyak. Lepas tu kita akan hantar ke komuniti, buat program, buat talk, ceramah dan sebagainya. Dan kita juga memberi latihan dari segi perkhidmatan makanan. Jadi bila komplit 4 tahun, barulah kita diiktiraf sebagai pegawai dietetik. Jadi Cik Aisyah cakap apa 1,200 jam tu macam besar kan? Jam setahun ni kita kan. Oh, okey, setahun lama kan? Bukan senang lah nak jadi dietitian kan? Jadi sebenarnya dekat mana nak belajar dietitian ni Cik Aisyah? Special jugalah, unik juga sebabnya dekat Malaysia ni kita ada 7 ke 8 universiti lah yang ada degree ni, yang tawarkan degree ni. Dan ia tertakluk lah, maknanya dari segi universiti awam ataupun universiti swasta pun kita ada juga. Macam limited edition jugalah ya. Limited edition. Okey, jadi kita dah kenal sikit lah sedikit sebenarnya apa dietitian, tugas dietitian ni ada dekat mana. So saya nak teruskan lah dengan soalan tentang diet. Sekarang ni tadi yang saya cerita pasal fakta, kalau kita tengok data yang terbaru, 1 daripada 2 rakyat Malaysia sebenarnya adalah sedang mengalami masalah berat badan, iaitu mungkin berlebihan berat badan atau obesiti. Jadi kalau kita google lah, kita sekarang semua di hujung jari kan, kita google je diet untuk kurus. So macam-macam kita kata tips-tips yang kita kata tips daripada internet ni. Okay, yang paling famous ni kita kata betul ke kalau minum lemon ke air detox ke boleh turunkan berat badan? Okay, so kita akan cakap banyak berkenaan dengan topik-topik diet ni jugalah kan sebab isu hangat kan. So sebenarnya kalau saya nak mulakan, dia diet di online ni sebenarnya dia mudah je nak buat. Bila kita famous, bila kita berjaya turunkan berat badan dan kita influence orang lain melalui media sosial, dia akan jadi viral dan orang mula follow kan. Dia semudah tu, sebab orang nampak dari luar je which is turun berat. Tapi actually banyak lagi yang mungkin berlaku dalam badan kita dengan diet-diet tersebut yang tiada bukti kajian kan. So turun berat ya, tapi macam mana pula dengan macam kolesterol contohnya, risiko pada penyakit lain contohnya kan. Ada tak ada masalah lain yang akan berlaku kalau jangka masa yang panjang contohnya kan. Okay, so itu sedikit mukadimah berkenaan dengan diet ni lah kan, diet tertentu ni. So kalau nak balik pada lemon, air lemon kan, detox tadi kan, dia sebenarnya kalau minum sahaja tanpa diet, so definitely takkan turun berat badan pun. Even though kalau orang tu sebabnya dia berbalik pada teori penurunan
berat badan tu sendiri, prinsip penurunan berat badan, macam mana berat boleh turun. So secara ringkasnya, secara ringkasnya berat ni akan turun jika pengambilan tenaga. Tenaga tu kalori lah yang biasa kita cakap, kurang daripada keperluan tenaga seseorang. Contohlah keperluan saya 2000 kal, okay? Tapi saya akan makan 1500 kalori sahaja. So saya akan cenderung untuk turun berat badan. Tambah lagi kalau buat physical activity. Itu secara ringkasnya. Sekarang banyak lagi upcoming research dengan kalau kita buat macam ni, dia akan membantu penurunan berat badan. Tetapi kalau air lemon ni sebenarnya dia punya kesan untuk penurunan badan sebenarnya kita questionable. Dia tidaklah secara direct ni boleh menurunkan berat badan. Mungkin zat yang larut ke dalam air rendaman tadi tu dia membantu mengurangkan keradangan. But how far dia mengurangkan keradangan adalah adakah dia efektif merawat terus. Itu cerita lain. Dan akhir sekali sebenarnya air lemon ni dia kata detox kan. Badan kita kan dah ada hati, dah ada buah pinggang yang mana dia bekerja keras untuk mengeluarkan toksin-toksin badan kotor dalam badan kita. So buat apa nak air keluar tu? Okay, itu cerita dia. Maksudnya badan kita sendiri pun dah detox. Dah detox sendiri dah pun. Okay, alright. Okay. So kalau macam minum air detox tapi sebenarnya tak jaga makan, mesti makan bertiga pinggan, tak jadi apa lah juga ya. Okay. Okay, tadi kalau kita berbalik kepada diet untuk turunkan berat ni kan, kalau kat social media macam-macam jenis diet lah ada sekarang ni, diet keto, diet Atkins, apa sekarang famous kita fasting. Jadi sebenarnya boleh ke Cik Syah kita apply diet-diet ni sebenarnya? Soalan ni pun saya rasa ramai jugalah sebenarnya yang berjumpa dengan dietitian. Bila jumpa dietitian, dia tanya kan macam mana kan, betul ke tak, boleh ke tak dan sebagainya. Jadi kita selalu menerangkan kepada siapa-siapa klien ataupun pesakit di mana ia ada dia punya pro and cons dia. Okay, kalau kita tengok diet-diet yang biasa ni lah, program yang berat badan ni dia ada yang long term, jangka masa panjang, dan juga ada jangka masa pendek. Kalau kita tengok dari segi, contohnya IF lah kan, kita bercakap pasal IF sebab sekarang ramai sangat. Di kalangan kawan-kawan saya pun sentiasa bertanya IF ni boleh ke tak. Jadi kalau kita tengok IF ni, dia punya kesan dia adalah dalam masa jangka yang pendek. Okay. Contohnya saya bagi lebih kurang dalam 3 bulan macam tu, kita buat IF macam tu. Okay, the thing is tentang IF adalah dia sebenarnya teori dia adalah lebih kepada dia nak mengurangkan kalori. Okay, contohnya IF kita buat 16-8. Kita puasa 16 jam. So pada masa 16 jam tu kita tidak makan apa-apa. So bila kita tidak makan apa-apa, kalori yang kita ambil pun berkurang. Dan macam yang Cik Asyik cakap lah, kalau kita kurang makan daripada keperluan, akan ada penurunan berat badan. So maknanya dalam masa 3 bulan kita buat IF tu akan ada penurunan berat badan. Okay. Contohnya lah, lepas 3 bulan tu tiba-tiba rasa macam okay, dah turun, dah target goal, dah achieve dah kan, kita nak makan balik macam biasa. Kita akan nampak ada sedikit kenaikan berat badan ataupun dari segi maintain berat macam tu. Kenapa? Sebab kita dah makan kalori yang terlebih daripada yang masa IF. Contohnya IF mungkin 800 kalori makan kan. And then lepas tu kita biasa-biasa nak buat makan macam biasa balik, kita makan dalam 1005 contohnya. Jadi extra kalori tu yang akan membuatkan berat badan akan naik balik. Jadi dia bergantung kepada goal tu tadi. Sama ada nak pergi kepada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Sebab ada jugalah kawan-kawan saya yang tanya kan, dia kata lagi 2 bulan dia nak kahwin. So dia nak buat IF kan. So senang. Macam mana cara macam paling cepat lah nak turunkan berat badan kan. So sebenarnya dia boleh jangka masa pendek tapi mungkin tak selamat dalam jangka masa panjang lah. Okay. Jadi dengan IF ni sebenarnya macam one of it kerja IF lah kan. IF ni macam dia ada cakap puasa 16 jam. Tapi dia actually some yang mungkin salah faham, dia pada masa makan tu dia akan makan macam biasa atau makan secara berlebihan. So no point pun buat IF kalau macam tu lah. Maksudnya apa yang penting tu berapa banyak yang masuk. Kita kena tahulah berapa banyak yang masuk, dan kalau yang masuk tak sama dengan yang keluar, jadi sama juga. Ini saya just nak tambah yang kesan sampingan, biasanya kita akan minta sesiapa yang nak buat diet macam ni lebih baik berjumpa dengan pegawai dietetik dan berbincang. Especially ada yang keadaan-keadaan yang mempunyai penyakit. Manis ke, darah tinggi ke, kolesterol. Sekiranya nak mencuba, lebih baik berbincang dulu lah. Penyakit dan bahaya lah kan. Betul. Kita takut ada kesan sampingan macam tu lah. Okay. Tadi kalau kita dah berbicara tentang jangka masa pendek, jangka masa panjang. Jadi kalau nak turunkan berat badan ni, macam mana cara yang kita kata jangka masa panjang tu lebih baik? Macam mana?
lebih. Okey, kita sebenarnya kita hanya ikut rule kepada pengawalan kalori itu sendiri lah. Okey, cumanya yang pertama sekali biasanya saya selalu cakap dengan pesakit saya lah. Pertama sekali kita kena ingat kita ada 3 benda yang kita kena jaga. Yang pertamanya diet, keduanya exercise, senaman, dan yang ketiganya adalah motivasi ataupun behavior. Kalau behavior kita bagus, motivasi kita bagus, kita akan buat jangka masa panjang dengan lebih baik. Okay. Jadi bila jangka masa panjang ni kita tengok kepada pengambilan tenaga dan juga pengeluaran tenaga. Jadi kena sama dua-dua. Diet kita jaga dan biasanya kita sarankan yang suku-suku separuh sebab dia dah mengawal kalori yang lebih kurang mengikut keperluan ataupun rendah sikit daripada keperluan sebab kita nak ada kalori defisit tu tadi. Dan juga kita tambah dengan senaman. Sekarang kita tengok kat depan kita ni ada ringgan suku-suku separuh ni kan. Separuh ni sangat, saya rasa macam dah famous di kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Sukunya adalah karbohidrat, sukunya protein dan separuh sayur dan buah. Tapi ada jugalah setengah kita kata masyarakat ni dia tanya juga, dia kata ada juga certain diet ni kata omit semua nasi jangan makan, lauk pun jangan makan, makan sayur dengan buah aja. So nanti mesti confirm dulu, betul? Maksudnya dia makan sayur dengan buah dalam satu hari saja kan? Sebab sayur dengan buah kan baik kan, sihat. So macam betul ke kan? Akan kurus dan macam okey ke tak diet macam tu? Nak try detox semua tu lah kan? Betul. Okay. Kenyataan sayur dengan buah itu sihat, betul. Sebab buah dengan sayur kita ada vitamin, kita ada mineral, dia ada antioksidan which is good for health lah. Okay, cumanya bila kita nak cakap buah sayur ni yang menyebabkan turun berat, itu contradict sebab kalori datang daripada sumber tenaga yang lain. Contohnya karbohidrat, protein dan juga minyak. Jadi ketiga-tiga ni yang provide tenaga. So sekiranya kita off, memang tak makan ayam semua, tak makan nasi semua, memang akan ada kalori defisit dan memang akan ada kurang berat badan lah. Tetapi dia tak ada kaitan dengan pengambilan sayur dengan buah. Dia hanya mengenyangkan sajalah, tapi nak kata dia turunkan berat, tidak juga sebab yang turunkan berat tu sebab tak makan. Sumber tenaga tadi. Tenaganya tak ada. Betul. Okey, so sebab tu lah confirm dah turun berat kan. Confirm lah. Okay, alright. Okay, so kita ada satu soalan daripada penonton netizen. Dia tanya, Salam nak tanya macam mana nak konsisten dalam berdiet. So Cik Asri ada pandangan tak tentang ni? Nak konsisten dalam berdiet nak istiqamah dalam berdiet dia kata. Dia sebenarnya some of the point ada macam Cik Aisyah lampirkan tadi. Diet ni selalu saya akan berpegang yang ianya tak mudah. Baik tak mudah tu sebab it's a change of lifestyle. Kan, kita dah biasa makan macam ni, tiba-tiba kita nak kena diet, nak kena kurangkan pengambilan certain makanan dan sebagainya. Akan ada orang dia dapat diet, okey dia akan diet 2-3 hari, lepas tu dia stress and then dia macam tak boleh nak berdiet dah. Kan, sebab it's a change of lifestyle. So macam mana nak konsisten tu sebenarnya, of course kita kena ada goal yang realistic and achievable. Itu satu. Tak boleh lah dalam seminggu nak turun 10 kilo. Tak boleh lah dalam seminggu nak turun 15 kilo dan ke atas dan sebagainya. So kita kena ada realistic goal. How far kita boleh achieve dengan kita punya daya motivasi ketika itu. Kan dia biasanya kalau nak turun berat badan ni yang kita sarankan kadarnya ialah turun dalam 500 ataupun sekilo dalam masa seminggu je. So kalau kita letakkan 10 kilo seminggu, 2 minggu, memang kita sendiri yang stres, kita give up lah. So kita kena tahu dan set goal yang realistik. Itu yang pertama. Supaya kita tak kalah awal lah. Itu kita cakap. Kedua, motivasi itu sendirilah. Again, it's a change of lifestyle. So kita kena ada motivasi yang tinggi. Macam mana nak ada motivasi yang tinggi? Of course kita kena dapatkan sokongan. First daripada pakar, dietitian ke, nutritionist ke, sebab nak turunkan berat badan kan. And then kena ada sokongan sekeliling yang baik juga. Kawan-kawan yang supportive, rakan sekerja dan paling penting sih keluarga yang supportive. So biasa kalau kita diet, keluarga tak support, susah juga nak turun berat badan kan. Kalau asyik tu kena kecam, sebab nak makan sebagainya kan. Betul tak? So it's a matter of motivation with realistic goal sebenarnya. With environment yang baik, which is kadang-kadang tu environment we can control. Tapi ada yang tak pernah control tu, it depends by you yourself. How you keep your motivation that good untuk kita diet secara konsisten. Dan diet tu tak boleh terlalu restriktif lah. Betul tak? So kalau diet macam tadi makan buah dengan sayur je, how long can we last sebenarnya? Kita dah lah makan
kanji, kita perlukan kanji, glukos tu, sumber tenaga kita daripada nasi especially, kita perlukannya untuk melakukan kerja tenaga minimal untuk organ kita berfungsi. So bila tak ada tiba-tiba tu is a problem sebenarnya lah. Sebab tu ada orang kata tak makan nasi, tak makan langsung lah karbohidrat katanya. Kan? Lepas tu pagi-pagi dah letih, rasa betul. tak boleh Dengan kepala fokus. Mungkin tu antara punca lah sebenarnya kan. Okay, tadi Cik Aisyah ada cakap pasal apa sayur kan, kita ada bicara pasal susu paruh. So ada jugalah yang tanya, especially sakit-sakit kecil manis. Dia tanya kalau waktu makan ni nak makan nasi, ada sayur buah semua, mana nak makan dulu, nasi ke ataupun nak makan sayur dengan buah dulu ke? Ada kita kata perbezaan ke sebenarnya macam tu? Cik Asyik? Okay, nak makan mana dululah. Contoh especially makan tengah hari dengan makan malam kan. Yang ini yang kita ada nasi dan sebagainya. Betul. Okay, dia sebenarnya pada awalnya dulu soalannya orang tanya biasa lah, kalau pengalaman saya orang tanya buah ni bila nak makan? Makan dulu ke makan selepas kan? Ini antara. But now actually memang kita dah ada bukti kajian berkenaan perkara ni. Okay, kalau makan apa dulu, apa yang terjadi sebenarnya? Adakah ada any kebaikan? So sebenarnya berdasarkan bukti kajian ni, kalau kita makan sayur dulu, kemudian diikuti dengan protein. Protein ni sumber haiwan lah especially ayam ke ikan ke telur ke daging ke. Last kali barulah karbohidrat, contoh kanji ataupun even mungkin ubi kentang kan, mashed potato. Bila kita makan begini sebenarnya kita akan lebih kenyang, lebih cepat dan lebih lama sebenarnya. Dia cara makan macam ni dia akan trigger satu proses dalam badan kita, that's why kita lebih kenyang lah. But saya faham dia bukan norma. Dia norma baru sebenarnya. Dia norma baru. Rasa pelik nak makan sayur ni kan? Kenapa nak makan bayam dulu kan? Nasi dah selesai. Dia macam pelik sikit lah. But dia adalah bukti kajian di mana kalau boleh try, tapi if it is pelik di peringkat awal, then you can makan sayur together dengan maybe a little bit of ikan atau ayam yang ada tu, makan dia sekali. Okay, and then maybe pada peringkat kedua sayur dah habis, say ada sikit lagi ikan, then you can makan ikan dengan nasi itu together bit by bit. Kalau nak start lah, but based on the bukti kajian begitu. Sayur, protein, karbohidrat, macam tu. So dapat info baru jugalah kan. Sebelum ni rasa macam kadang-kadang kita macam ikut je lah kan, campur semua sekali kan. Betul. Okay, sekarang ni kalau kita macam dengarlah banyak dekat social media kata berapa banyak air nak minum bila nak kurus ni kan. Sebab kata kena minum air banyak. Ada juga sampai siap ada formula, kalau berat berapa kilo, berapa liter air nak minum. Saya pernah jumpa kalau contohlah berat dia 100 kilo, dia kena minum sampai 4 liter air. So adakah betul sebenarnya diet yang macam ni Cik Asri? Okay, diet air lah kalau kita nak label. Bila macam juga praktis makan sayur dan buah-buahan saja untuk diet. Yes, kalau praktis diet air ni memang akan turun berat badan. But turun berat badan perlu secara sihat. Dia tak boleh turun berat badan suka-suka je. Because again, macam kita kata tadi, ada any kesan sampingan tak selain turun berat badan. Okay, so itu yang masyarakat yang kita semua kena fikir. Sebab kita nak turun berat badan, kita banyak kurang otot contohnya. Kita nak otot tau, sebab kita bila makin berusia, kita perlukan otot tu untuk kita kuat lagi. Kan, kita nak jadi orang tua yang lemah angkat barang, yang berjalan sakit-sakit badan dan sebagainya kan. Alright, so berat akan turun tetapi berlakunya nutrition deficit lah. Okay, up until maybe boleh jadi kita kata sebagai malnutrition sebenarnya. Sebabnya dapat air sahaja. Tapi contoh macam vitamin, mineral, even protein tu tak ada. So how badan kita nak dapat keperluan yang sepatutnya? Dan kita perlukan makro and micronutrient sebenarnya. Of course fungsinya banyak dan antaranya adalah untuk ketahanan tubuh badan, penghasilan darah merah, apa lagi, pembentukan otot-otot kita macam saya cerita tadi, dan especially keperluan tenaga. So dan ada juga bukti kajian yang kalau macam makan karbohidrat kanji terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia meningkatkan kadar mortality, kadar kematian. So imagine kalau orang yang praktis diet air, minum air saja kan, memanglah tak penat sebab dia well hydrated up until sampai minum berlebihan tu sebenarnya bahaya kan, minum air banyak-banyak kan. So itu yang kita kena balance it out. Kalau nak turun berat badan, the point is kena secara sihat. Dia tak boleh turun, dia janji turun tak boleh.
kira macam kita minum air pun sebenarnya secara cukup lah. Yes, Bukan secara cukup saja. berlebihan kan. Betul. Sama Dua juga biji macam cukup saja. kita makan secara seimbang dan cukup. Bukan macam berlebihan. Betul. Macam ikut sekatan yang recommendation 8 gelas sehari kan. Kalau haus lagi mungkin bila rasa haus kita minum lah. Minum Kan? lah. Okey. Tadi kita cakap ada juga tentang penyakit kencing manis. Kalau apa kita kata bila berat berlebihan mungkin ada penyakit-penyakit yang lain. Okay, ada juga setengah sakit kencing manis ni dia ada, kita bicara tentang sakit kencing manis pula Okay, dia tanya, dia kata dia dah tak minum air manis, dah tak makan apa kita kata macam berlebihan manis, gula semua ni, tapi kenapa gula dalam darah dia masih tak kawal? Jadi macam mana Cik Syah? Dia mungkin ada serta-serta tanggapan yang mengatakan kalau terkurangkan benda manis ataupun tak ada benda manis langsung, gula akan turun macam tu. Tapi bila kita tengok sebenarnya ia adalah salah satu mitos saja jugalah saya boleh katakan, di mana sebab kalau untuk pesakit kencing manis ni dia punya prinsip yang pertama adalah dari segi jumlah. Maknanya dari satu hari jumlah karbohidrat tu mestilah mencukupi ikut keperluan. Sebab tu kalau biasa kalau kat klinik nampak dietitian dia ada kalkulator kira. Dia kalkulate dia dapat jumlah karbohidrat dia berapa dan dia ajar macam mana. Okay. So selagi jumlah karbohidrat dalam satu hari itu mencukupi, dia boleh mengawal gula. Dan kalau contohnya apa namanya dia kata tadi, gula dah off dah minum tapi masih tinggi. That's why kita akan check, kita akan tengok sama ada jumlah karbohidrat itu adakah berlebihan lagi dan datang daripada mana. Kan kita biasa kita tengok nasi, buah dan sebagainya. Contohnya dia dah air manis dah off, tapi dia makan nasi 3 pinggan sekali makan. Memang akan menyebabkan gula naik jugalah. Jadi asasnya adalah sebenarnya berapa banyak karbohidrat dia makan lah. So ada setengah dia kata dia cuma makan mi je, tak minum pun dah benda-benda manis kan. Tapi mi pun termasuk dalam sumber kanji lah. Dia kata biasanya kalau kita kata dalam masyarakat kita panggil karbohidrat ni kanji, betul tak? Okay, so kanji ni dia bukan datang daripada nasi sahaja kan. Kentang pun ada setengah, biskut kan. Sebab ada setengah sakit tu dia kata dia dah kurang dah makan nasi, tapi bila kita check kentang pula yang terlebih. Okay, ubi kayu, betul tak? Alright. Okay, jadi macam bila kita kata benda-benda manis ni kan, ada jugalah pesakit dia tanya saya kalau dia tak minum benda manis tapi dia tukar dengan pemanis tiruan. Jadi boleh ke sebenarnya? Sekarang pun dah ramai jugalah yang opt for that one lah. Kita dari segi recommendation kita tidak kata halang, tidak limitkan, kata kalau nak pemanis tiruan kita tak ada masalah dari segi pengambilannya lah. Sebab dia memang manis tetapi dia tidak provide sebarang kalori ataupun gula lah, karbohidrat tu tadi. Cumanya kita tengok dari segi serving tu lah dalam satu hari macam tu, kita tidak kata berlebihan ambil lah. Maknanya cukup lah, rasa macam tu 1-2 tablet ataupun kapsul tu cukup lah. Tidak perlu lebih daripada limitation dia. So maksudnya boleh tapi perlu pemantauan juga lah. Maksudnya bukan macam kata sehari tu sampai berapa kali kan. Okay, faham. Right. Ada juga soalan daripada kita punya penonton. Dia tanya, salam, saya nak tanya, adakah sweetener apa yang sesuai untuk digunakan dalam keto diet? Dia tanya. Okay, jadi sebenarnya sweetener kita tahu yang pemanis tiruan tadi dia tak ada kalori kan. Jadi adakah ada spesifik kita kata pemanis tiruan yang khas untuk satu kita nak tahu pasal diet keto tadi lah kan, dan adakah spesifik pemanis tiruan yang boleh turunkan berat badan macam tu? Setakat sekarang yang kita ada pemanis tiruan di Malaysia lah, kita ada beberapa stevia, ada yang aspartame dan sebagainya. Kalau kita tengok dia punya kandungan dia semua kalori, dari segi kalori dan juga gula memang sama, iaitu tiada kurang kalori ataupun tiada kalori, dan juga karbohidratnya tidak ada. Jadi sekiranya kita nak ambil, kita hanya rasa manisnya sahaja. Jadi kalau dari segi tindak balas ataupun kesan terhadap badan ataupun diet, dia tidak directly orang kata boleh sebabkan turunkan berat badan juga ke dan sebagainya. So dia just nak, orang kata nak rasa manis tu sahaja. Nak rasa manis, nak bagi nikmat tu sahaja. Sebab ada yang memang sehari nak kena ada 2-3 kali yang manis kan. Tapi kita tukar kepada pemanis tiruan. Alright. Jadi saya teruskan soalan saya kepada Cik Asri.
Kalau di sekarang ni kita tengok dekat social media ke, dekat internet ke, banyak promosi-promosi tentang produk-produk yang katanya boleh sembuhkan kencing manis, boleh baikkan penyakit buah pinggang. Jadi ada juga sakit-sakit yang kita jumpa pun kita kata mengambil produk-produk seperti suplemen-suplemen. Jadi pada pandangan Cik Ashila sebagai seorang dietitian, adakah perlu suplemen ni? Betul. Dalam semasa kita praktis dekat klinik ataupun buat yang memang mereka pesakit dan mereka tanya, dan kadang tu ada yang memang dah ambil dah produk, so dia orang jumpa kita dan dia orang akan tanya lah kan. So bagi saya benda ni sebenarnya adalah sesuatu yang menakutkan. Okay, so capture word tu dia adalah menakutkan. Okay, sebabnya contoh saya bagi contoh, kalau saya sakit, saya akan jumpa doktor. Okay, sebab saya tahu dia pakar. So saya takkan sewenang-wenangnya beli suplemen-suplemen berlainan untuk saya punya penyembuhan. Okay, fine, mungkin sebab saya orang kesihatan, so saya tahu dan sebagainya. Tapi tak kerasa jika anda sakit, anda rujuk yang pakar. Jangan ambil produk-produk yang kita tak tahu kesahihan dia. Kelulusan KKM tu satu, tapi dia bukanlah untuk mengatakan dia selamat. Bukan, maksudnya bukanlah kita nak kata apa dia khusus untuk merawat sejenis penyakit kan. Okay, so sebenarnya pengambilan dietary supplement ni bagi pesakit-pesakit dia perlu dapatkan nasihat daripada doktor dahulu. Okay, sebabnya suplemen ni juga sebenarnya untuk orang yang sihat walafiat kan, dia tak ada penyakit kronik dan sebagainya. Kalau dia makan secara makan okey, tak ada isu, tak ada kurang selera, makan memang berselera kan. So sebenarnya dan makan berjenis-jenis makanan, dia tidak memerlukan suplemen. Okay, sebab dia dah dapat zat yang cukup daripada makanan-makanan yang dia makan tu sendiri sebenarnya. Okay, contohlah kalau vitamin C pun keperluannya bukanlah terlalu tinggi pun. Kalau kita makan cukup buah dan cukup sayur-sayuran, kita boleh dapat keperluan vitamin C yang cukup kan. Kalau kita nak ambil dari luar pun contohlah, dia membekalkan 100 mg karbon. Sebenarnya itu pun dah melebihi daripada keperluan badan kita kan, betul tak? Kan? Dan lebih tu akan dibuang melalui kita punya air kencing sebenarnya. So makan secara lengkap dan seimbang actually dah memberi kita keperluan yang cukup dan tidak memerlukan dietary supplement. Okay, certain population memerlukan dietary supplement. Contohnya orang yang mengandung kan, dia mula mempunyai darah merah yang kurang. So doktor, okay, saya ulang ni, doktor dia akan mula prescribe suplemen, iron supplement, betul tak? Iron supplement kepada pesakit tersebut. Untuk mereka yang memang confirm kurang darah merah, dia orang kadang-kadang doktor dah minta, kadang-kadang ada dia pesakit yang okay, dia fine, dia tahu, dia akan beli iron supplementation ni di pharmacy, which is selamat lah because the condition is right. Kan, doktor pun kata dia kena dapatkan ini dan sebagainya. Alright? Dan kenapa kita kurang sarankan dietary supplement ni sebabnya especially lah untuk orang yang ada chronic diseases ni kan, macam kencing manis, diabetes, sakit jantung, buah pinggang, sakit hati rasanya, ada liver disease lah, penyakit hati kan, bukan sakit hati kontrol semua apa nama, lagi bahaya sebabnya bila fungsi buah pinggang ni ialah untuk merembeskan bahan kumuh dalam darah kita ni sebenarnya, tapi bila datang suplemen ni dengan substan yang kita pun tak pasti dan mungkin berbahaya kepada organ badan dan yang affect, so ia membebankan lagi buah pinggang tersebut. Dan maybe dia ada buah pinggang tahap 3. Bila dia makan ni, buah pinggang dia mungkin boleh jadi tahap 4 dan seterusnya. Dan maybe lagi teruk kena buat dialysis lah kan. So impact dari suplemen ni sebenarnya perlu sangat-sangat monitoring dan juga kena tanya pakar lah basically. Jadi saya nak tambah sikit sebab sekarang ni kita nampak ramai pakcik kita, makcik-makcik yang datang dengan suplemen yang diorang beli tanpa kita tahu apa dia. Jadi benda tu yang kita kena aware kan, yang kita kena memberi kesedaran kepada diorang dan kita dah tahu yang benda tu tak boleh ke ataupun tidak dibenarkan ataupun kena tanya pakar tu. Jadi kita sendiri kena tolong lah kita punya ayah dan makcik, saudara mara dan sebagainya. Dan sedikit pesanan lah kot, maknanya nanti kalau contohnya sesiapa nak berjumpa dietitian yang mungkin dia tak pasti suplemen ni okey ke tak okey, bawa suplemen tu yang datang jumpa kita akan tolong baca kan bahannya macam mana kita tolong baca kita apa boleh dalam dia lah. Betul, kita boleh bagi tahu lah apa sama ada dia ada kelebihan ataupun dia ada sedikit kesulitan ke apa. Yang kita takut tu ada kesan sampingan. Ada beberapa juga sakit yang kita jumpa, kita pun kita tak tahu tiba-tiba keadaan buah pinggang dah makin merosot kan. Kita tak tahu puncanya daripada mana kan.
Okay, alright. Tadi kita ada soalan daripada kita punya penonton nak minta pandangan Tuan atau Puan mengenai diet IF, intermittent fasting. Rasanya tadi kita dah jelaskan tentang intermittent fasting ni adalah kita kata diet yang puasa beberapa jam kemudian dia akan boleh makan. Mungkin membantu dalam jangka masa pendek tapi perlu kita kata monitoring yang strict dalam jangka masa panjang dan tak ada kajian yang membuktikan kita kata sekarang ni masih perlu kajian untuk membuktikan jangka masa panjang tu apa efek dia. So perlu pemantauan lah maksudnya. Okay, bagi siapa yang nak mengamalkan diet IF ni. Okay, ada juga nak tanya, dia kata salam, saya nak tanya adakah pengambilan makanan yang berkuah akan meningkatkan jumlah kalori dalam diet? Okay, so macam mana Cik Asri? Yang Kalau gravy lah, Gravy, masak lemak, masakan. macam tu, macam mana? Berkuah soalan yang bagus daripada siapa? Daripada Hikmah. Dari Hikmah, okey. Alright. Apa nama berkuah, kita kena tengok kuah apa lah. Basically kita tengok kuah apa. Okay. Again, dia idea tadi sebab berkaitan dengan perubahan berat badan, especially penambahan berat badan. So, apa dia tengok kuah apa. Dia kalau kuah tu jenis yang mempunyai kandungan bahan makanan yang tinggi kalori, especially dalam kes kita ni, kita akan kuah tu boleh datang daripada makanan yang kita goreng. Betul tak? Contoh masak kicap kan, kita goreng-goreng adalah kuah dia sikit kan. And then masak kari, okay. Biasa Melayu kan kari dengan santan kan. Santan adalah sumber, kita boleh kata sumber lemak. Dan untuk penambahan maklumat, macam lemak ni dia sebenarnya pada gram yang sama dengan karbohidrat, dia membekalkan 2 kali ganda kalori, almost 2 kali ganda kalori. So imagine kalau letak kuah yang daripada goreng-goreng dan daripada yang ada santan-santan, banyak banjir, dia kita ada yang suka banjir-banjir kan. So meningkatkan pengambilan kalori seharian kita, akhirnya mudahlah bertambah berat badan. So kalau nak kuah yang baik, ialah dos yang tak ada minyak yang terlalu banyak ataupun santan lah, especially macam sup, singgang, tom yum yang bukan ada santan, itu spesifik lah sekarang banyaknya tom yum kan. Asam pedas yang tumis sahaja, tu sup clear lah. Saya selalu cakap kat pesakit saya, kuah yang clear. Kalau kita nampak jernih tu kita tahu dia kurang lah. Kurang lah. Secara ringkas lah. Saya nak tambah sikit, ada je pesakit yang tanya balik. Tapi kita nampak minyak-minyak dah bergenang dekat dalam kuah tu kan. Bukankah ada berminyak? Sup pun ada berminyak juga kan dekat atas. In which in comparison dengan contoh yang saya cakap tinggi kalori tadi tu, sebenarnya at least minyak dia tidaklah terlalu banyak seperti gorengan terus ataupun dengan santan tadi kan. Okay? Mesti dia ada tumisan sikit, which is better lah daripada makanan tadi. So another tips ialah jangan habiskan kuah tu kalau terlalu risau dengan minyak tu lah. Okay? Dan jangan banjir. Jangan banjir lah. Walaupun ini jangan banjir lah. Unless kalau masak rebus betul, nak banjir lah. Okay, alright. So kena ingat jangan banjir. Okay, berkisar tentang santan, apa tadi, kuah goreng semua, ada yang tanya daripada Encik T Zaini, dia kata salam, adakah pengambilan santan meningkatkan tahap kolesterol? Jadi bagaimana Encik Asri? Adakah ataupun Encik Aisyah ada pandangan ke tentang santan ni kan? Okay, pengambilan santan ni of course kita kena bezakan dahulu lah. Dia ada some study yang mengatakan pengambilan minyak kelapa, pengambilan minyak kelapa pada kadar yang mencukupi. Okay? Kalau berlebihan pun tak jadi kesan dia. Actually dia akan mengurangkan tahap kolesterol, especially those yang bad kolesterol lah, minyak kelapa. But might be a different case untuk santan lah, di mana dalam pada kadar pengambilan yang berlebihan juga ia meningkatkan kolesterol dalam darah juga sebenarnya. Okay, kita kena pandai differ dua perkara ni, either dia minyak kelapa ataupun santan. Santan ialah coconut milk. Okay, so daripada situlah kalau pada kadar yang tidak berlebihan, mungkin dia tidak memberi kesan sangat pada kolesterol kan. But again, back to the quantity juga lah. Asasnya adalah berapa banyak kita ambil lah. Betul. Santan tu sendiri dia adalah lemak. Jadi kalau kita nak tengok dari segi kolesterol, kita kena tengok jumlah lemak satu hari jugalah. Jadi dia kena masuk di dalam kuota tu. Jadi kalau kita banjir, selalu makan banjir, lepas tu tambah lagi makanan goreng dan sebagainya, kalau still jumlah tu masih lebih dan memang akan meningkatkan kolesterol juga. Bermakna ni lah, kalau ada santan tapi ada benda lain tak jadi juga. Okay, so maksudnya berapa banyak kita makan lah, dengan kadang kuah dah banjir, lepas tu makanan semua goreng, sayur pun goreng berminyak-minyak kan. So sekarang ni ada jugalah yang alternatifnya pakai apa, selain rebus dengan
kita kata kukus semua tu ada yang guna air fryer, so tu pun baik juga kan. Antara salah satu cara untuk mengurangkan pengambilan lemak seharian lah. Okay, alright, so saya nak tanya pasal mitos-mitos lah sekarang ni, macam-macam jenis mitos ada kan. Especially yang paling macam kita kata selalu kita dengar lepas bedah, lepas buat pembedahan. Tak boleh ambil ayam, tak boleh makan. Lepas tu ada yang kata makan bubur kosong je. Macam contohnya bubur tu pun tak boleh campur dengan apa-apa. Atau kalau nak letak pun mungkin isi ikan je, isi ikan yang putih, jangan ada isi ikan yang gelap-gelap kan. So betul ke Cik Aisyah sebenarnya? Memang kita selalu jumpa jugalah dekat ward semua kan, bila pesakit cakap kata saya nak bagi ikan, ayam semua kan, tapi dia kata tak boleh. Ayam tak boleh makan, nanti gatal, nanti luka dia lambat sembuh dan sebagainya. Tapi bila kita tengok, tiada sebarang kajian yang menyokong tentang klaim tersebut, statement tersebut. Sama ada ayam ni boleh menyebabkan gatal ke, ataupun telur boleh menyebabkan gatal dan sebagainya. Sebab kalau gatal ataupun masih bernanah ataupun luka masih tak sembuh, itu bermaksud bakteria tu ataupun yang itu yang menyebabkan lambat sembuh luka tu. Jadi bila kita nak lawan benda-benda ni, bakteria ni semua ni, kita perlukan askar, dan askar kita datang daripada protein. Telur, ayam, ikan dan sebagainya, susu. Jadi kita bila kita kurangkan pengambilan protein tu, jadi maka lambatlah orang kata luka tu nak sembuh. Jadi disebabkan tak ada kajian yang kukuh, that's why kita sentiasa nasihatkan kepada pesakit boleh makan makanan yang berprotein, melainkan kalau dia alahan. Memang dia alergik telur ataupun memang dia alergik ayam. Jadi kita akan tukar kepada protein yang lain. Jadi protein ni sangat penting lah. Sangat penting untuk penyembuhan proses luka. Sebab dia akan orang kata sel-sel untuk adakan balik sel semua tu, itu perlukan protein juga. Jadi kena makan lah ya, maksudnya kalau melainkan ada alergik tadi tu. Okay, alright. Okay, ada soalan daripada penonton. Dia tanya tadi ada soalan yang saya perasan daripada netizen. Dia tanya ada tak jenis gemuk air, gemuk lemak, sebenarnya betul ke jenis ataupun sebenarnya ia adalah mitos juga? Macam mana Cik Asyik? Ia hanya term yang digunakan pada keadaan tertentu sahajalah. Basically macam mana macam gemuk air. So, saya faham bila kita makan tu minum banyak air, kita akan rasa macam kenyang kan sekejap. Berat kita naik sikit kan. Kadang orang kata gemuk air masa tu, tapi sebenarnya bukan juga. Bila kita makan, makanan lain masuk kan. Nanti kalau kita timbang direct dia lepas tu, definitely dia akan tambah beberapa gram, betul tak? So actually in a whole, sesiapa yang mempunyai berat badan berlebihan, kita tak boleh really differentiate berat air ke berat lemak, because this actually berat secara keseluruhan kan. Kita boleh kata juga atlet bina badan berat sebab dia berat dengan otot, betul tak kan? So kalau untuk orang yang bukan atlet dan dia berat, kebanyakan masanya mereka tinggi dengan komposisi lemak. Itu yang kita kata. Air memang dalam badan seorang komposisinya sama, which is kalau tak silap saya 67% memberi komposisi badan. Selagi sistem pembuangan air okey, tak ada masalah, minum air banyak mana pun dia akan keluar semua, dia akan regulate balik lah badan. Kecuali bagi pesakit lah. Saya pernah dengar yang macam sakit buah pinggang, sakit jantung. So mungkin yang tu betul lah sebagai berat air. Sebab badannya sendiri tak boleh nak keluarkan air tu. Okay, right. Okay, tadi soalan daripada Encik Nizaini, dia tanya tadi berkenaan tentang santan. Dia tanya lagi kalau makan telur rebus hari-hari bagus ke? Telur rebus hari-hari. Dulu kita ada selalu dengar macam jangan makan telur kuning banyak, nanti kolesterol naik kan. So adakah boleh sebenarnya kalau telur tu kita rebus, kita goreng kan? Sebab telur rebus tu, dia konten dia akan jadi yang telur kuning tu lah yang paling banyak kolesterol tu kan. Tapi sebenarnya kalau ikut yang kajian sekarang, sebenarnya nak makan telur tak ada masalah pun, hari-hari pun tak ada masalah. Tetapi macam kita cakap tadi lah, tengok satu hari dulu kolesterol kat mana lagi datang. Adakah dekat bahagian kulit-kulit ayam ataupun lemak-lemak, tu pun datang juga kolesterolnya. Jadi bila kita campur sekiranya berlebihan,
pun menjadi masalah jugalah. Bukan kolesterol datang daripada telur saja kan? Bukan telur sajalah penyebabnya. Maksudnya kena varietikan lah. Maksudnya contohnya hari dia dah makan telur, mungkin esok makan ikan. Ataupun 2 hari dah makan telur, lusa tu bukalah kepada yang lain. Sebab kita kena ingat yang sebenarnya satu makanan tak boleh provide semua nutrisi yang kita perlukan. Itu yang paling penting lah. Sebab tu kita selalu sarankan kepelbagaian. Betul kan? Kiranya macam kajian terbaru tu, tak selesai 2015 tu, dia break the stigma lah kan. Maksudnya kita tahu telur je kolesterol. Sekarang ni tak ada. Nak makan boleh, but again quantity lah. Sebab dia ada protein juga dan sebagainya kan. Dia ada good vitamin mineral juga. Betul, iron. Kan? So bila apa kita kata dah dibenarkan, taklah maksudnya boleh makan banyak-banyak hari-hari kan. Okay. So berbalik kepada berapa banyak kita makan lah sebenarnya. Dan soalan tadi tanya telur rebus, bagus dah tu sebab dia rebus. Sebab minyak dah kurang kan. Okey. So telur rebus lebih baik daripada telur goreng lah kan. Okay, alright. So tadi kita ada soalan juga, ada beberapa makanan yang disenaraikan dalam makanan yang baik untuk diet. Sebagai contohnya roll oat, barley, chia seed. Ada orang dia letak chia seed dalam air kan, dan sebagainya. Apakah ada sukatan pengambilannya atau ini boleh diambil dalam kuantiti yang banyak? Dan ada kesan sampingan tak kalau kita ambil benda ni berlebihan? Sama macam saya rasa sayur buah tadilah, makanan-makanan yang sihat. Kita selalu dengar komersial makanan yang baik lah macam oat, barley kan. So kalau kita ambil lebih sebenarnya boleh tak? Dan ada kesan sampingan ke? Macam mana Syasha? Dia kalau tengok kepada oat, whole grain products ni, dia banyak lebih kepada fiber, serat. Di mana bila kita ada serat, dia menyebabkan lebih kenyang. Kalau contohnya ada certain makanan whole grain tu yang dia ada beta-glucan, dia boleh turunkan kolesterol. So dia ada banyak kebaikan dia. Saranan untuk sehari untuk fiber ni dia lebih kurang dalam 3 ke 5 sajian sayur buah ataupun combination lah whole grain tersebut. Okay. The thing is, kalau contohnya makan berlebihan, tak berarti nak makan juga banyak kan. Kita kena tengok juga kemampuan badan juga. Sebab biasanya kalau tinggi serat ni, dia akan menyebabkan kita ada berlaku perubahan di dalam orang kata sistem pencernaan, sistem pertumbuhan. Especially kalau contohnya tiba-tiba kita makan tu asyik nak pergi tandas je, buang air. Lepas tu nampak macam cirit-birit pula. So the thing is, kalau kesan sampingan kalau tinggi sangat serat ni, dia boleh menyebabkan perubahan di dalam usus lah. Pergerakan usus tu sendiri, dia akan ada perubahan sikit. Dia macam contoh, kita tak makan sayur langsung. Tiba-tiba semangat ni, semangat nak diet. Untuk makan satu pinggan sayur, dia akan ada kesan tu, nanti lepas tu dia akan kerap pergi tandas. Sebab dia berlaku perubahan kat situ lah. Kena gradually introduce Dia kan? kena gradually introduce dan just pastikan kalau kita achieve requirement tu 5 sajian sehari tadi, tak ada masalah, dia masih lagi memberi kebaikan lah, dah cukup. Dah cukup lah, maksudnya mesti berbalik kepada dah cukup lah. Maksudnya kalau lebih tu mungkinlah akan ada kesan sampingan juga. Satu lagi, bila kita tinggi serat ni, bila dah kita kan selalu kerap membuang ni kan, air pun akan turut keluar dengan banyak. Jadi kadang-kadang tu orang tu dia akan sentiasa nak minum air, dia rasa dahaga sangat. Jadi kita sentiasa kena ganti air. So that's why dia tak balance kat situ lah. Saya suka juga lah soalan dia tanya sebab makanan yang baik kan, dia netizen menyenaraikan makanan yang baik. So dia memang baik lah macam kita kata tadi. So with the right amount, insyaAllah akan memberi benefit lah. Macam kalau berlebihan pun tak boleh juga. Contoh macam tadi ada tanya chia seed kan. Kita tahu chia seed famous kan, memang dia ada fiber kan, tapi dia sebenarnya seed ni daripada sumber lemak kan. So macam saya kata tadi, lemak ni pada gram yang sama dengan karbohidrat memang bekalkan 2 kali ganda tenaga. So imagine kalau ambil fiber chia seed, fine dapat healthy fat dia tapi banyak kalori dah pula. Kan, so dekat situlah tak jadi juga lah. Nampak macam semua lah. makanan ada kelebihan dia. Memang kita suka zat-zat ni semua kita nak ambil, tapi secara kadaran, secara berkadaran, secara mencukupi, itu telah memberi banyak dah juga zat kepada dalam badan lah. So tak perlu nak lebih pula apa kan. Dan memang kita sarankan lah followers yang tanya tu boleh je continue roll on and so on, but careful dengan quantity dia. Itu dah bagus dah tu sebenarnya. So masuk, kita kata semuanya berbalik kepada berapa banyak kita makan lah kan. Benda yang baik tapi berlebihan pun sebenarnya mungkin jadi tak baik pula kan. Okay, kita tengok lagi ada soalan juga.
Siapa-siapa yang nak tanya soalan masih ada sedikit masa. Kita kata untuk beberapa soalan. Okey. Selain daripada tadi kita kata pasal pemanis tiruan kan, kalau contohlah ada orang tu dia kata dia nak tukar semua gula dia kepada pemanis tiruan ni, boleh sembuh ke kencing manis dia? Ada yang macam dia kata dia dah tak makan dah benda-benda yang manis, benda yang gula semua ni, so dia change to kita kata pemanis tiruan ataupun natural sweetener lah. So dia kata macam gula dia dah cantik, so adakah macam kencing manis tu akan sembuh? Pemanis tiruan tidak dikatakan menyembuhkan kencing manis tu. Dia lebih kepada pengawalan gula dalam satu hari. So kalau contohnya gula dia dah cantik, maksudnya pengawalan gula dia tu bagus. Maksudnya dari segi kita boleh tengok, nanti kita akan tengok dia punya diet plan, dan dietitian selalu tanya kan makan apa, sarapan apa semua kan. Yang tu sebab kita nak tengok sama ada apa yang dia makan tu itu adakah itu yang menyumbang kepada pengawalan gula yang bagus. Kan? Contohnya dia makan memang mengikut porsi. Setiap kali pun porsi yang betul, dan kita evidence dia kita nampak dari segi blood sugar dia normal. Jadi di situ kita kata baguslah. Maknanya ini adalah dia punya cara pemakanan dia yang terbaik dan dia patut teruskan. Macam tu. So nak kata menyembuhkan tu tidaklah, dia hanya mengawal gula saja. Gula tu dalam keadaan terkawal, tapi dia adalah dia ada ikat yang baik lah. Sebenarnya bukan directly makan pemanis tiruan gula berjaya cantik, bukan kan. Tapi sebenarnya kuantiti makan dia tu dia dah jaga juga, sebab mungkin dah ada lifestyle medication kan. Ini sebenarnya macam waktu tu kebetulan ambil pemanis tiruan kan. Okay, so jadi macam tu lah, macam kita kata tadi, lebih kepada berapa banyak kita makan lah. Okay. Ada soalan daripada penonton tanya pandangan ahli panel terhadap makanan yang kononnya membawa mudarat angin dalam badan atau sakit urat. Contohnya pengambilan pulut, nangka dan lain-lain. Sejauh mana kebenarannya? Macam kita dengar kan, jangan makan buah ni nanti angin. So macam betul ke kan? Angin ni macam term yang macam semua benda pun angin kan. So macam mana pandangan ahli panel? Okay, dia basically ada je makanan yang gas producing kan, tapi saya rasa pendekatan terbaik ialah individualize lah. Sebabnya kadang-kadang contohlah apa tadi antara makanan dia kata tadi? Dia kata nangka, Nangka nangka, pulut. Pulut biasalah kan. Especially orang pantang lepas bersalin kan, kita jangan makan banyak makanan ada angin lah apa semua kan. Betul. Actually dia ada betul again. Ada makanan yang memang produce, ada makanan yang tak pun, tetapi due to individualize dia memberi kesan kepada orang tersebut. Mungkin ada any condition berlaku kepada dia lah. Contoh macam nangka kan. Ada orang yang makan okey je tak ada angin pun. Ada orang yang makan pada kadar yang moderate okey, dia makan lebih dia jadi angin. Contohnya tu apa yang berlaku saya lah. Kalau saya tak sebab pada orang lain dia tak berlaku. So dia tengok juga makanan ni whether dia threshold masing-masing, tahap mana yang dia boleh cooperate dengan tindak balas angin daripada makanan tersebut. Kalau contoh makanan yang gas producing, contohnya macam obes betul tak kan, dia ada setengah pesakit yang memang kita tak galakkan dia ambil lah. Dia pesakit lepas perdahan, yang ada stoma kita tak galakkan sangat lah. Tapi it's very individualized lah, sangat individu benda ni kan. Sebab tu kena ada rujukan pegawai tertib kan. So sebaiknya jangan kata eliminate ataupun tak makan makanan yang kita pun tak sure how kita react dengan makanan itu, because nanti kita akan kurang zat yang sepatutnya kita dapat, especially orang yang mungkin lepas perdahan, lepas melahirkan, orang yang mungkin kurus-kurus contohnya. Mungkin kalau contohnya kita memang dia rasa bila angin semua macam tak selesa dan sebagainya, kena pastikan kita gantilah dengan kumpulan group yang sama lah. Macam contoh nangka tak boleh makan kan, memang angin betul kan, pening kepala ke apa ke, dia kita tukar dengan buah lain. Buah lain. Maknanya vitamin Z tu masih ada. Macam so kita kena pastikan zat tu cukup lah juga, walaupun ada satu makanan yang kita makan menjadi angin kan. Okay, right. Sangat famous saya pasal angin lah. So kalau minum teh pun angin juga. Saya biasa juga tu. Yang kata jangan makan sayur ni nanti angin kan. Tapi dia tadilah berbalik kepada individu kan. Okay. Okay, ada soalan daripada penonton. Macam mana nak tahu orang yang
staff claim pakar diet ni reliable ke tak? Sebab ramai sangat orang kat media sosial menawarkan servis untuk turun berat. Macam mana Encik Asri? Soalan yang sangat baik lah bagi kita. So sebenarnya again, ya semua orang boleh claim dia dietitian, dia nutritionist kan. Okay. Yang penting sekali macam kita pakar pegawai dietetik memang di bawah akan berlindung dengan akta kan, okay, pada masa akan datang. So perlu hati-hatilah kadang-kadang, especially dengan apa yang mereka sampaikan. Okay. Kalau anda dengar mereka menyampaikan sesuatu yang sangat kontradik, sesuatu yang sangat mungkin kurang ekstrim. Okay. Sebab as a dietitian kami sebenarnya takkan memberikan cadangan diet yang terlalu ekstrim. Contohnya tak makan nasi langsung. No, kita orang bukan enemy pada nasi. Kita orang malah friend kepada nasi. Boleh makan pada kuantiti yang betul. Apa yang disampaikan itulah especially sebab bagi saya, kami dietitian dan nutritionist, kami faham the concept of makanan. So kita akan bagi yang seselamat mungkin berdasarkan bukti kajian. Itu paling penting. Kalau antara praktis yang orang-orang ini mencadangkan tu macam kalau kita baca-baca maybe tak ada bukti kajian langsung daripada pengalaman dan testimoni sebenarnya, itu tidak cukup kuat dikatakan sebagai sesuatu yang kita boleh follow. Sebab testimoni orang ni lain, kita mungkin lain kesan dia kan. Pengalaman dia lain, kita lain. Betul tak? Dia mungkin tak ada penyakit, kita ada penyakit. So itulah apa yang mereka sampaikan, kita kena re-evaluate balik. Nilai semula balik. Penting sebab especially bagi mereka yang ada penyakit lah. Betul. Takut nanti contohnya ada penyakit buah pinggang tapi nak turunkan berat badan. So mungkin ambil lebih protein, kita tak tahu apa betul. Kan. Tu macam ada, saya pernah dengar lah macam individu ni dia mungkin kita kata ada penyakit buah pinggang tapi nak turunkan berat badan, which dia akan ambil diet tertentu yang menyebabkan pengambilan protein dia tinggi. So kita takut nanti akan memberi efek kepada kita kata keadaan sakit itulah sebenarnya. Jadi sangat penting lah sebenarnya rujukan tu kepada siapa kita nak tanya. Okay. Jadi tadi better rujuk kepada pakar lah. Kalau tak dietitian atau nutritionist pun sebenarnya doktor pun insyaAllah okey jugalah. Tapi kepada yang reliable jugalah. Okey, faham, penting ya. Okey, saya rasa kita dah sampai ke penghujung sesi bicara diet kita. Sebelum kita tamatkan sesi bicara diet ni, mungkin para panel ada konklusi atau pesanan kepada penonton kita. Mungkin kita dah mulakan dengan Encik Asri. Ya, Alhamdulillah dengan sesi perkongsian yang kita buat ni bersempena dengan Malaysian Dietitian Day pada tanggal 19 bulan yang lalu. Memang temanya ialah Ask My Dietitian lah. That's why kita buat sesi perkongsian ni. Alhamdulillah kita dapat several question kan, sebab kita takut juga tak ada soalan ke apa kan. So mungkin insyaAllah again apa-apa perkara anda rujuklah yang betul, jangan terus follow apa yang ada di internet. Jika di internet tu sumbernya adalah yang sahih, insyaAllah boleh follow. Tapi again saya faham tak semua boleh nak differentiate siapa yang betul, siapa yang tak kan. Yang penting bertanya lah, bertanya. Kemudian bila dah tahu ni, anda sebar-sebarkanlah apa info yang baik ni supaya kita boleh break the stigma. Okay, so again sebenarnya saya boleh promote jugalah, macam kalau ada masalah tadilah klinik kita juga. Janganlah itu saja. Terima kasih menonton. Encik Aisyah, ada apa pesanan ke? Macam itulah, kita pun seronok juga dapat ada sesi ni sebab kita punya hashtag FDD tahun ni Ask My Dietitian. So mungkin di luar sana pun nak cari dietitian, Google, jawab, mungkin email lambat sampai ke apa. So hari ni kita dah boleh interact secara direct macam ni kan. So saya just nak memesan di mana kalau ada apa-apa soalan ataupun perkara yang memang rasa tak tahulah nak cari kat siapa, InsyaAllah pegawai dietetik akan sentiasa membantu cari mereka di mana-mana mereka berada. Macam saya cakap tadi, dekat klinik, hospital, dekat retail pharmacy, dekat online yang mana yang diiktiraf tu. Kita pun ada klinik dietitian dah pun sekarang. So just cari nama-nama dietitian tu dan you can just ask and we can help you. Okay, so jadi sangat penting lah bertanya kepada orang yang kita kata reliable person lah maksudnya.
Okay, jadi tamat sudah perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua penonton dan kepada semua yang bertanya. Minta maaf jika ada soalan-soalan yang tak sempat kita jawab sebab kesulitan masa. Jadi jika anda punya sebarang pertanyaan ataupun mungkin nak berjumpa dengan dietitian, boleh follow kami punya FB, Klinik Diet UPM. So then dapatkan info di sana lah dan boleh PM juga di FB kita. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Be dietitian stay. Yeah.